Ini masih lagi dalam kitab Zuhud. Babun, yakni perkara-perkara ini boleh membuatkan kita berasa dunia ini tidak berharga dan hati tidak terikat dengan dunia. Itu makna maksud hadis-hadis ini masuk di bawah kitab Az-Zuhud. Bab inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya keguncangan kiamat itu adalah sesuatu yang amat dahsyat. Azifatil azifah, sesuatu yang sebenarnya hampir, telah pun hampir. Iqtarabatis sa'ah, kiamat telah pun hampir. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Salih dari Abi Sa'id, beliau berkata, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, wahai Adam, maka berkata Adam, labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik, ya saya, segala kebaikan berada di tanganmu. Qala Nabi SAW menceritakan, yaqul, Allah berfirman, Allah berkata kepada Adam, akhrij ba'than nar, keluarkan rombongan ataupun orang-orang yang akan ke neraka. Qala wa ma ba'thun nar, Adam bertanya, apakah itu ba'thun nar, orang-orang neraka ataupun rombongan-rombongan neraka? Allah berfirman, daripada setiap 1000 orang 999 orang itu ahli neraka. Fadzalika, itulah ketika budak kecil menjadi beruban. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan perempuan yang mengandung melahirkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, engkau nampak manusia macam mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah lah yang amat dahsyat. Fashtadda alaihim dzalika, maka terasa beratlah kenyataan itu kepada mereka, yakni kepada sahabat. Lantas mereka berkata, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita ini orang itu, yakni yang seorang itu yang dikecualikan daripada 999 itu? Faqala, maka baginda bersabda, abshiru, terimalah berita gembira, bergembiralah kamu, kerana sesungguhnya daripada Ya'juj wa Ma'juj 1000 orang, wa minkum rajulun, dan dari kalangan kamu seorang. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi fi yadih, ataupun dalam setengah nuskahnya biyadih, serupanya maknanya, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar berharap agar kamu menjadi separuh daripada ahli syurga. Sesungguhnya perbandingan kamu di kalangan umat-umat yang lalu ataupun dengan umat-umat yang lalu seperti selai bulu putih pada kulit lembu hitam, ataupun seperti tumpukan putih fi dhira'il himar, yang berada pada kaki ataupun lengan himar, bahagian dalam lengan himar itu. Babu qaulillah, ini bab firman Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyaumin azim, tidakkah mereka percaya bahawa mereka akan dibangkitkan untuk menghadapi satu hari yang dahsyat, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari di mana manusia menghadap Tuhan semesta alam. Ibnu Abbas berkata, wa taqatta'at bihimul asbab, yakni pada hari itu putuslah segala perhubungan, yakni al-wusulat fid dunya, yakni perhubungan semasa di dalam dunia dulu, perhubungan di dalam dunia dulu semuanya putus pada masa itu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yakni sebagai mentafsirkan ayat itu, baginda bersabda, seseorang daripada mereka berdiri dalam peluhnya hingga ke tengah telinga, hingga ke bahagian tengah telinga peluhnya itu.
Itu makna yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia berpeluh pada hari kiamat sehingga peluh mereka itu masuk ke dalam bumi sedalam 70 hasta, dan peluh itu mengekang mereka sampai ke telinga mereka. Babul qisas yaumal qiyamah. Ini bab pembalasan pada hari kiamat. Hari kiamat itu juga dipanggil al-haqqah, maknanya hari yang pasti, hari yang benar. Kerana pada hari itu ada pahala, maknanya manusia mendapat pahala, ini melihat pahala dia, wa hawaqal umur, dan perkara-perkara yang sebenar, perkara-perkara yang sungguh-sungguh. Al-haqqah dan al-haqqah sama maknanya. Wal qari'ah, hari kiamat itu juga dipanggil al-qari'ah, hari yang mengetuk. Wal ghashiyah, dan hari yang menutup. Was sakhah, dan hari yang membuatkan manusia menjadi tuli. Wat taghabun, dan hari di mana manusia berasa terpedaya. Ghabnu, satu bacaannya ghabnu ahlil jannati ahlan nar, satu lagi ghabana ahlul jannati ahlan nar. Satu lagi baca begitu. Kalau kita baca ghabnu, yang ini dengan masdar. Kalau kita baca ghabana dengan fi'il madhi, maknanya ahli syurga telah memperdaya, yakni menyatakan kepada orang-orang kafir, kepada ahli neraka, bahwa mereka benar-benar terpedaya. Menunjukkan, ahli syurga menunjukkan, membuktikan kepada orang-orang kafir, kepada ahli neraka, bahwa mereka benar-benar terpedaya. Diriwayatkan dari Syaqiq, beliau berkata, saya telah mendengar Abdullah berkata, Nabi SAW bersabda, perkara yang mula-mula sekali diselesaikan di antara manusia pada hari kiamat nanti ialah berhubung dengan kes darah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menganiayai mana-mana saudaranya, maka hendaklah dia meminta halal daripada saudaranya itu, kerana di sana tidak berguna lagi dinar dan dirham, uang dan duit tidak berguna lagi sebelum diambil daripada kebajikannya untuk saudaranya itu. Dan kalau dia tidak mempunyai kebajikan, akan diambil daripada kejahatan-kejahatan saudaranya, yakni kejahatan saudaranya itu akan diambil dan diletakkan di atasnya, dicampakkan ke atasnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Yazid bin Zurai' berhubung dengan firman Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami akan cabut, akan buangkan rasa tidak senang hati di dalam dada mereka, ataupun rasa dengki, cemburu dan sebagainya, akan kami buang dari hati mereka. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin akan terlepas daripada neraka, dan mereka akan dihentikan di atas satu jambatan di antara neraka dan syurga, di antara syurga dan neraka. Pada ketika itu dibalas untuk sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain beberapa kezaliman yang pernah dilakukan oleh mereka semasa di dunia dahulu, sampai mereka betul-betul suci dan bersih, baru diizinkan kepada mereka untuk memasuki syurga. Maka demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya kamu lebih mengenali tentang rumahnya di dalam syurga daripada dia mengenali rumahnya di dalam dunia semasa di dalam dunia. Bab man nuqishal hisab udhiba, bab orang yang di nuqishal hisab udhiba, orang yang dipersoalkan dalam kira-kira amalannya pasti akan diseksa.
Diriwayatkan dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sesiapa yang kira-kira amalannya itu dipersoalkan, sudah pasti dia akan diseksa. Aisyah berkata, saya pun berkata, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihitung dengan perhitungan yang mudah, akan dikira dengan perkiraan yang mudah. Nabi SAW berkata, itu adalah ard. Yang dikatakan dikira dengan perkiraan yang mudah itu ard, yaitu semata-mata tunjukkan amalan, bukan soal jawab, tidak, tetapi semata-mata tunjukkan yang hak tu, yang mudah tu. Tapi kalau amalan dia tu dipersoalkan, maka hak tu payah. Satu lagi sanad sama juga hadisnya dengan yang sebelum ini. Seterusnya riwayat daripada Aisyah lagi, supaya tu juga, cuma ini lebih lengkap lagi. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesiapa pun yang dihisab pada hari kiamat nanti melainkan akan binasa dia. Saya pun berkata, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan suratan amalannya dengan tangan kanannya, maknanya kepada tangan kanannya, di sebelah tangan kanannya, sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka nanti dia akan dikira dengan perkiraan yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu ialah pembentangan, al-ard, yakni dikemukakan amalan dia saja. Tidak ada sesiapa pun di antara kita ini yang dipersoalkan suratan amalannya pada hari kiamat, melainkan pasti dia akan disiksa. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, selalu berkata, yuja'u bil kafir yaumal qiyamah, akan dibawakan orang kafir pada hari kiamat nanti. Dikatakan kepadanya, lalu dikatakan kepadanya, bagaimana, apa katamu, sekiranya engkau mempunyai emas sepenuh bumi ini, adakah engkau akan menebus dengannya, yakni azab yang akan menimpamu itu? Orang kafir itu berkata, tentu, katanya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, qad kunta su'ilta ma huwa aisar min dhalik, semasa hidup dahulu kamu pernah diminta berbuat sesuatu yang lebih mudah, jauh lebih mudah daripada itu. Tak perlu tebuh dengan sepenuh bumi emas pun, tak perlu tebus begitu, mudahnya. Tapi kamu tak mau ikut. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim, katanya Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin, tiada seorang pun daripada kamu melainkan Allah akan bercakap dengannya pada hari kiamat, dalam keadaan tidak ada di antaranya dengan Allah sesiapa pun juru bahasa ataupun penterjemah. Kemudian dia melihat, tidak dia nampak sesuatu apapun di hadapannya. Kemudian sekali lagi dia lihat di hadapannya, rupa-rupanya neraka telah bersedia menyambutnya. Faman istata'a minkum, sesiapa di antara kamu yang mampu, yang mahu mengelak dirinya daripada neraka, walaupun dengan secebis buah tamar, maka hendaklah dilakukannya, yakni bersedekah. Satu lagi pun macam tu juga, cuma ada beza sikit isi dia, yaitu Nabi SAW bersabda, ittaqun nar, elakkan diri kamu daripada neraka. Kemudian Nabi SAW berpaling dan mengelak dirinya. Kemudian bersabda, ittaqun nar, kemudian berpaling dan mengelak dirinya 3 kali, sehingga kami ingat bahawa Nabi SAW benar-benar nampak neraka itu. Kemudian baginda bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, hindarilah neraka, jauhilah neraka walaupun dengan memberikan secebis buah tamar. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, sesiapa yang tidak ada buah tamar itu,
maka hendaklah diberikan ucapan yang baik. Babun yadkhulul jannata sab'una alfan bighairi hisab, akan masuk ke dalam syurga 70.000 manusia tanpa hisab. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW bersabda, akan dikemukakan kepadaku umat-umat, ada Nabi berjalan bersamanya satu kumpulan umat, ada Nabi mana yang lain pula berjalan bersamanya beberapa ramai orang, ada Nabi berjalan bersamanya 10 orang sahaja, yang ini pengikut dia, ada Nabi berjalan bersamanya 5 orang sahaja, ada juga Nabi yang berjalan seorang diri, yang ini tidak ada pengikutnya. Wa nazartu, dan aku memandang, tiba-tiba aku dapati satu sawadun kabir, yakni sebilangan besar manusia yang nampak hitam daripada jauh. Qultu, saya berkata, wahai Jibril, itukah umatku? Jibril berkata, tidak. Tetapi tengok lagi ke ufuk sana, aku pun perhatikan, aku dapati satu sebilangan besar orang pula yang kelihatan. Jibril pun berkata, itulah umatmu, mereka itu 70.000 di hadapan, yang berada di bahagian hadapan itu. Tidak dihitung mereka langsung, tidak dihisap langsung mereka, dan tidak diazab langsung mereka. Qultu, saya pun bertanya, walimah, kenapakah yakni mereka tidak dihisap dan diseksa langsung? Qala, Jibril berkata, kanu la yaktawun, mereka tidak menggunakan kai semasa hidup dahulu, yakni besi panas untuk merawat. Wala yastarqun, mereka tidak berbomo. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak mengambil sempena buruk atau sempena baik dengan sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bahkan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Faqama ilaihi Ukasyah, Ukasyah pun bangun menghadap Nabi SAW. Beliau berkata, berdoalah kepada Allah agar dimasukkannya aku sebagai salah seorang daripada mereka itu. Nabi SAW pun berkata, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah, masukkanlah dia di antara mereka. Kemudian bangun pula seorang yang lain menghadap Nabi SAW. Dia berkata, berdoalah kepada Allah agar dimasukkan aku di kalangan mereka. Terus Nabi SAW berkata, Ukasyah telah mendahuluimu, yakni dalam mendapat kelebihan itu, keutamaan itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan masuk ke dalam surga daripada umatku sekumpulan besar, yaitu 70.000 orang. Muka mereka, wajah mereka berseri-seri bagaikan bulan di malam purnama. Abu Hurairah berkata, maka Ukasyah bin Mihsan al-Asadi pun bangun mengangkat, yakni sambil mengangkat kain selimut dia. Dia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkan aku di antara mereka. Faqala Allahumma ja'alhu minhum, maka Nabi SAW pun berdoa, ya Allah, masukkanlah dia di antara mereka. Kemudian bangun seorang lagi, seorang Ansar bangun lagi. Dia berkata, wahai Rasulullah, berdoakanlah kepada Allah agar dimasukkannya aku di antara mereka. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, sabaqaka Ukasyah, Ukasyah telah mendahuluimu. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, qala, katanya Nabi SAW bersabda, akan masuk ke dalam surga dari umatku 70.000, atau syak perawi 700.000. Perawi syak tentang salah satu daripada dua lafaz tadi, dalam keadaan mereka berpegang-pegangan di antara satu sama lain, di antara satu dengan yang lain, sampai masuk sekaligus semua mereka ke dalam surga. Wajah mereka cerah seperti bulan di malam purnama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW,
Sabda baginda, ahli syurga akan masuk ke dalam syurga dan ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian bangun seseorang yang mengisytiharkan di antara mereka dengan mengatakan, wahai penghuni neraka, tidak ada lagi mati. Wahai penghuni syurga, tidak ada lagi mati, kekal buat selama-lamanya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, dikatakan kepada ahli syurga, wahai penghuni syurga, kamu kekal, kamu kekal buat selama-lamanya, tidak ada lagi mati. Wahai ahli neraka, dan dikatakan kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, kamu kekal buat selama-lamanya, tidak ada lagi mati. Itulah beberapa hadis yang kita baca pada malam ini, masih lagi dalam kitab Zuhud. Kitab Zuhud berkenaan dengan zuhud. Yang ni apabila kita baca hak ni jadi berasa dunia ni tak ada nilai gapo. Tak ada lah nak sungguh bersungguh dengan arti lupa kepada akhirat, itu tak ada. Bahkan segala benda yang dibuat dalam dunia ni mesti ada perhitungan, mesti ada kaitannya dalam fikiran kita, dalam jiwa kita dengan akhirat, baru kita buat. Kalau tidak, tak ada. Yang pertamanya bab malam ni iaitu berkenaan dengan kiamat. Apabila berlaku kiamat, maka selama mana pula sebelum pada nak masuk syurga ataupun neraka tu, tak tahu selama mana. Dunia yang ringkas ni, dunia yang namanya pun dunia. Dunia mana rendah, ringkas, pendek, sebentar. Hak ni pun berasa selama mana dah. Bah, kalau panjang dunia pun kita tak panjang betul lah. Cuma siapa umur, siapa ajal, matilah. Sepanjang tu je lah hakikatnya. Kalau kata dunia ni panjang pun, ada pun di akhirat tu tak. Bila bangkit tu selama mana? Kalau katakanlah 10,000 tahun, 10,000 tahun tak mati. Kalau dunia ni, kalau kita kata 50,000 tahun ataupun 100,000 tahun semua sekali, 1,000 tahun katakanlah, masing-masing orang yang hidup dalam dunia tu tidak sampai ke situ. 60 tahun, 70 tahun tu je lah. Lepas tu tak ada lah orang dunia. Berbeza dengan akhirat itu. Sebab apa? Kalau kita andaikan beribu tahun, 10,000 tahun, 10,000 tahun tak mati, duduk menghadapi apa yang patut dihadapi di sana. Kalau menghadapi dunia ni pun begitu susah dah. Kita nampak dah kesusahan hidup dalam dunia ni. Bagaimana pula di sana pada ketika tidak ada lagi wa taqatta'at bihimul asbab, segala perhubungan dalam dunia sudah putus, tak ada. Saudara mara, tok guru dengan anak murid, siapa saja tak ada, masing-masing. Baik, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kejutan atau gempar hari kiamat itu, kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat dahsyat. Azifatil azifah, sesuatu yang sebenarnya hampir, telah pun hampir. Azifah maknanya sesuatu yang hampir. Alif lam yang ada pada dia sebenarnya hampir, kita aja berasa jauh. Hak sebenarnya hampir, sudah hampir dah. Dah kalau lagu tu, berapa lagi yang kita duduk sibuk sangat dunia ni. Itu maknanya. Iqtarabatis sa'ah, kiamat itu sudah pun hampir. Bila sudah kiamat ni hampir, kalau lama lagi pun kepada orang yang hidup ni, mana setakat dia mati, habis. Tak ada lah nak menghadapi dunia ni. Kalau kata lama pun kiamat ni, lama pun ia nisbah kepada umur keseluruhan dunia tu, tapi kepada kita sebentar juga, masing-masing orang. Lepas tu tak ada dalam dunia. Yang tunggu apa dia? Tunggu kiamat masing-masing. Riwayat daripada Abi Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Allah tabaraka wa ta'ala kata kepada Adam, panggil Adam, wahai Adam. Adam pun kata, labbaik wa sa'daik, ya saya, wal khairu fi yadaik, sebab segala kebaikan berada di tanganmu. Allah pun kata, buat keluar rombongan neraka daripada anak cucumu, buat keluar. Adam bertanya, mana? Buat keluar. Sebanyak mana?
Allah pun kata daripada 1999 hak tu rumbungan neraka. Itulah ketikanya kanak-kanak menjadi beruban, orang yang mengandung melahirkan kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Jadi hal ini masalah. Ulama mengatakan beruban ni bila ada kepada hari kiamat tu, maknanya lepas kiamat tu, maknanya beruban. Lepas tu hak mengandung, adakah orang mengandung lagi di sana? Mana mengandungnya? Tak ada dah mengandungnya semasa dalam dunia. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama mengatakan hak ni cerita ni sebelum kiamat. Sebelum kiamat tu hara dia tu menyebabkan begini jadinya. Ada juga yang mengatakan keadaan begini hak berubah ni maknanya sebelum kiamat juga. Mana manusia kalau zaman dulu tak ada berubah, payah nak berubah. Zaman sekarang ni kita tengok budak belasan tahun ada berubah, akan datang lagi umur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, umur setahun ada berubah, penuh berubah. Itu sebelum kiamat. Ada juga yang mengatakan begitu. Tetapi yang terbaiknya dalam banyak-banyak tu ialah pendapat ulama yang mengatakan bahawa ini semua cerita kiamat ni, selepas kiamat. Selepas kiamat lagu mana? Yang ni manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan semasa dia mati. Orang mengandung mati, dia akan bangkit dalam keadaan mengandung. Dalam keadaan mengandung, pada ketika itulah oleh kerana dahsyatnya melahirkan anaknya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ada beberapa pendapat lah di sini. Tengok orang macam mabuk, pasal letih teruk sangat. Sebenarnya bukan mabuk, tetapi azab Allah lah yang teruk. Sahabat-sahabat pun berasa berat lah, susah hati lah dengar Nabi SAW kata daripada 1999 pasal apa di antara kita ni hak seorang tu siapa? Nabi SAW pun kata absyiru, bergembiralah kamu, kerana daripada Ya'juj wa Ma'juj 1000 daripada kamu seorang. Hadis ini jelas menunjukkan hak kata 1999 ahli neraka tu zaman tu, nisbah kepada zaman tu, zaman Ya'juj wa Ma'juj. Orang Islam nak ceritanya akhir zaman ni sikit. Hak tu yang dimaksudkan, bukan semua zaman. Bukan semua zaman. Bahkan dalam hadis Muslim dengan lebih terang lagi disebutkan pada masa tu hak kata orang Islam ni serupa selai bulu yang putih pada lembu yang hitam, ataupun dalam setengah riwayat tu sebaliknya. Hak tu berkenaan dengan akhir zaman. Sebab kiamat tidak akan berlaku kalau selagi ada orang yang menyebut Allah, Allah. Selagi ada orang Islam, tak berlaku kiamat. Jadi adanya orang Islam yang duduk mengucap Allah, Allah, itulah nadi, itulah ruh yang membuatkan dunia ni boleh kekal. Kalau tak ada dah, tak ada nilai dah dunia ni. Maknanya supaya roh cabut, supaya tak ada roh, supaya kalau tubuh cabut, dia tidak akan boleh bertahan lama, akan busuk dan akan musnah. Begitulah juga dengan dunia ini. Kalau selagi ada orang Islam, orang yang duduk sebut Allah, Allah, maksudnya orang Islam, dia tidak akan kiamat. Hak ni cerita zaman tu ni. Bergembiralah, mana kamu tak sesusah hatilah, bukan berkenaan dengan kamu ni. Hak ni Nabi SAW nak cerita hak no. Jadi kita tidak duduk zaman tu nak boleh jadi seorang ni, tinggal seorang ni lagu mana keadaannya. Pas kalau seorang, kalau jahil pula nak belajar dengan siapa? Bayangkan lepas tu orang lain tidak akan mentertawakan kita dalam keadaan kita seorang dengan cara kita tu. Kalau kita duduk molek pun boleh jadi akan diseksa, boleh jadi akan macam-macam dilakukan. Bayangkan pada ketika itu. Dengan sebab itu bila mana kita ingat ni maknanya sejarah dunia ni dari hak lepas dan hak akan datang, mujurlah kalau kita tidak duduk di zaman itu. Kita duduk di zaman sekarang ni yang mudah nak buat ibadat, nak belajar, nak apa, patutnya ambil peluang. Jangan kita sia-siakan dunia ni. Jangan kita sia-siakan dunia yang sepatutnya boleh menjadi modal yang besar untuk kita bawa ke akhirat.
Jangan sia-sia. Itu maksudnya kita berzuhud. Sebab pada masa tu macam mana? Tak boleh nak bayar. Tak boleh nak bayar. Dan Nabi SAW pun bersabda, demi Tuhan yang nyawa aku berada di tangannya, aku benar-benar berharap agar kamu menjadi 1/3 ahli syurga. Kata perawi ini, kami pun memuji Allah dan bertakbir. Kemudian Nabi SAW kata, demi Tuhan yang nyawa aku berada di tangannya, aku berharap kamu menjadi separuh ahli syurga. Kamu menjadi separuh ahli syurga. Yang dimaksudkan kamu di sini iaitu orang Islam, umat dia. Umat dia. Lepas tu separuh lagi tu daripada umat lain lah. Daripada umat lain. Maknanya ramai lagu tu. Kalau lagu tu ni separuh ahli syurga, ramai lah. Macam mana pula kita kata daripada 999 tu seorang. Hak tadi tu berkait dengan zaman Ya'juj wa Ma'juj. Zaman yang betul-betul mencabar iman seseorang tu. Di mana disebutkan dalam hadis, kalau orang beriman, dia musnahkan saja, dia hapuskan saja, dibunuh saja. Jadi pembasmian lah, pembasmian ni keturunan orang Islam akan berlaku pada masa itu. Yang dikatakan separuh ahli syurga makna melihat kepada keseluruhan, semua sekali, semua sekali. Sesungguhnya perbandingan kamu pada umat yang lalu, pada umat yang lain, kamathali sya'ratil bayda fi jildith thawr. Ini perbandingan kamu dengan umat lain. Mana orang lain tu ramai pun, ramai pun maknanya tidak akan masuk syurga. Sebab itulah kita ni boleh jadi separuh ahli syurga tu. Separuh ahli syurga sebab orang dulu walaupun ramai pun maknanya tidak masuk syurga mudah seperti kita. Bahkan mereka itu ahli neraka. Maknanya nak cerita gitu. Munasabah lah. Kalau dalam hadis tadi kita baca kemudian tu ada nabi yang hanya diikut oleh 5 orang. Pada zaman dia tu takkan 5 orang tu yang pengikutnya, masyarakat dia nya. Ada yang nabi jalan seorang-seorang, mana tak ada pengikut. Padahal takkanlah zaman dia tu tak ada orang, dia seorang. Ada. Lepas tu jadi lagu mana tu? Ahli neraka lah. Itulah jawapan dia. Adapun kita ni tidak. Umat Muhammad ni ramai ke mana-mana pun. Bab qaulillah ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna liyaumin azim. Tidakkah mereka percaya bahawa mereka akan dibangkitkan untuk menghadapi hari yang dahsyat, yaitu hari di mana manusia menghadap Tuhan semesta alam. Ibnu Abbas berkata, hari itu taqatta'at bihimul asbab, segala perhubungan dalam dunia terputus. Mana tak ada hubungan anak dengan ayah, tak ada, tak boleh nak tolong siapa-siapa, adik beradik, saudara mara, kenalan, tak ada. Wa taqatta'at bihimul asbab, sudah putus segala perhubungan. Yang menolong kita, membantu kita hanyalah amalan kita sahaja. Amalan kita yang kita buat dengan ikhlas, itu sahaja. Lepas itu disebutkan oleh Ibnu Umar daripada Nabi SAW, apa makna, salah satu makna manusia menghadap Tuhan semesta alam ni, iaitu di pada mahsyar lah, di pada mahsyar, yang ini selepas kiamat. Yang ini seseorang itu duduk dalam peluh dia. Siapa peluh tu? Siapa? Separuh telinga. Duduk dalam peluh. Begitulah keadaannya. Selama mana? Tak tahu selama mana. Tak mati dah. Tak mati dah. Mati sekali. Lepas tu selama mana? Kalau kita kata 1000 tahun, 1000 tahun, 10,000 tahun, 10,000 tahun. Tidak seperti dunia. Kalau umur dia ni kita ada 10,000 tahun, kita tak sampai 100 tahun pun mati. Lepas tu tak ada lah nak hadapi dunia. Ni tidak, duduk hadapi semua lagu tu. Dalam hasyiah kita ni dia kata pahoran ni tidak sama tingginya. Kalau hak ni sekat telinga dia boleh jadi hak tu sekat pinggang. Moga tidak sama tinggi ke orang. Tu perkiraan dalam dunia lagu tu. Kalau orang hak tinggi, hak ni tergelar dah, dia tak tergelar lagi, moga dia tinggi. Tu perkiraan dalam dunia. Hak perkiraan akhirat ni lain ceritanya. Hak ni bergantung kepada amalan semua.
Yang menentukan orang ni lemah ke tidak lemah dalam peluh ni, sekat mana, ialah amalan dia, bukan tinggi rendah dia semasa dalam dunia. Tidak. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahawa ada orang tak ada pun duduk tenggelam dalam peluh, molek-molek. Ada juga yang sekat perut. Ada juga bukan sekadar peluh, duduk dalam nanah, duduk dalam air bisa. Dah sakit teruk ni, kena terseksa ni. Dan mana ada kasut, kedai selipar apa tak ada. Jalan kaki. Jalan kaki. Lepas tu jalan tu lagu mana? Jalan. Kalau jalan tu maknanya teruk, luka gapo, apa tu? Luka tu nak ambil ubat mana? Tak ada ubat. Yang adanya peluh, darah, apa nama ni, nanah, air bisa dan hot tu. Tapi hak ni semua bergantung kepada amalan. Bukan semua orang kena ni. Bukan semua orang kena. Kemudian riwayat daripada Abi Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti manusia berpeluh sehingga peluh dia tu masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi ni 70 hasta. Air hujan lah masuk. Air hujan masuk ke dalam tanah, meresap ke dalam tanah. Hak ni yang meresapnya bukan air hujan tapi peluh. Dan peluh itu mengekang mereka. Kekang. Tak boleh nak itu terikat lah. Terikat. Seperti mana kuda yang dikekang, tak boleh nak buat apa. Ikut tuan dia suruh lagu mana. Jadi hak ni peluh mengekang mereka sampai ke telinga. Maknanya dahsyat. Sebab itulah kata dalam kitab Zuhud ini, maknanya kalau ingat kepada hak ni, ingat tak ada. Sepatutnya kita kena fikir hak ni hak lama ni, hak nak hadapi lama. Dan hak ni baru boleh kita hadapi dengan baik, barulah kita tidak mengalami semua ini kalau kita menyediakan amalan semasa di dunia. Nampaklah maknanya dalam dunia ni nak buat benda molek tu, nak buat benda baik tu, tak saya buat benda tak baik tu. Nampaklah. Baru berasa dunia ni bernilai. Umur kita yang ringkas, yang sebentar ni pun berasa nak isi dengan sebanyak mungkin kebaikan, kebajikan. Barulah berasa gitu. Sebab apa? Nak hadap hak ni. Ni kita ni kadang-kadang sibuk nak hadap hak 50-60 tahun. Nak hadap lebih sibuk. Tak ada perhitungan. Gapo-gapo tak ada perhitungan. Untuk agama, untuk akhirat, tak ada. Semata-mata dunia. Tu tak kenanya. Tapi kalau buat hak dunia, walaupun apa dunia, makan, minum, gapo, tapi semua ada ingat semua kepada akhirat, ada kaitan dengan agama, benda ni betul ke tidak betul, boleh ke tidak boleh, itu tak apalah. Kalau itu tidak bercanggah dengan zuhud, itu zuhud juga tu. Kemudian qisas pada hari kiamat nanti. Qisas pada hari kiamat nanti, pembalasan pada hari kiamat. Ini kalau ingat kepada ni semua ni, jadi tak sih buat benda tak molek lah. Qisas dia disebutkan mula-mula sekali yang kes yang dibicarakan ialah kes darah. Kes darah. Orang ni bunuh orang ni. Bapa bunuh? Cara. Hak dalam dunia lepas dah pun akhirat ada pula. Tak selesai lagi, bukan sekadar dalam dunia saja. Apatah lagi kalau dalam dunia tak selesai lagi. Di akhirat besok cara pula. Tak lepas. Hak tu hak mula-mula sekali. Bapa bunuh orang. Bapa kita bunuh orang. Kisah darah dulu. Payah nak selesai lah. Dalam setengah riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat yang lain dikata kes hak berkait dengan manusia. Mula-mula sekali ditanya, disoal ialah kes darah. Hak kes hak berkait dengan Allah, hak mula-mula sekali ditanya ialah tentang semaya. Hak tu tanya. Kalau semaya selesai, hak lain insya-Allah selesai. Kalau kidara selesai, tak ada kidara, insya-Allah lain ingat. Sebab itulah mana tak boleh, tak akan beranilah tumpah darah. Usah kau nak tumpah darah ni nak bunuh orang, mana gocoh orang sampai darah hidung, darah juga kidara, tak akan buat dah. Sebab apa? Akan disok akid darah mula-mula sekali.
Maknanya tak boleh bunuh orang ni mengikut sebagaimana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Orang kafir pun tak boleh bunuh tak tu kalau. Orang kafir pun tak boleh bunuh tak tu kalau. Apatah lagi orang Islam. Dalam Quran disebutkan sesiapa yang membunuh qatala mu'minan muta'ammidan, sesiapa yang bunuh man qatala mu'minan muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, balasannya ialah neraka jahannam kekal di dalamnya. Itu lah, berat tak berat maki bunuh orang dalam Quran. Itu kalau orang Islam. Kalau orang kafir pun tak boleh bunuh tak tu kalau. Hari kiamat tu dia nak sebut sini ialah hak tu juga orang panggil al-haqqah. Apa nama banyak tu? Pasal sifat dia tu banyak. Sifat dia tu banyak. Sifat kepada hari itu. Hari itu hari sebenar. Hari yang benar. Maknanya seseorang tu akan nampak lah benar apa yang selama ni dia buat. Hak Nabi SAW kata buat gini boleh pahala, nampaklah pahala tu betul, benar. Kalau dosa, nampaklah dosa tu betul, nampak belakang, benar belakang. Itu makna al-haqqah. Kerana padanya akan nampak pahala tu, dan perkara-perkara yang sebenar akan nampak. Perkara-perkara yang sebenar akan nampak. Seperti dalam hadis disebutkan, dalam hadis disebutkan Nabi SAW nampak beberapa orang sahabat dia nak mari, lepas tu dia halal. Nabi SAW berkata, sahabat-sahabat aku tu buat apa tu, dia tak mari dekat kolam Kautsar aku, buat apa dia alihkan dia tu buat lari gikut lain tu. Maka ada malaikat yang kata, ataupun Allah kata, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang mereka buatkan selepas kamu mati. Apa yang mereka buat kamu tak tahu. Maknanya hadis itu menggambarkan orang-orang munafik yang mana semasa hayat Nabi SAW setengah-setengahnya Nabi SAW tahu dah, cuma dia tidak rakyat secara umum. Ramai lagi sahabat lain yang tidak tahu. Di akhirat besok nampaklah hak sebenar dia. Allah SWT tunjuk dengan cara tadi lah. Kalaulah dia tu beriman betul, terutamanya sahabat sungguh, tentulah boleh pergi kepada kolam Kautsar Nabi SAW. Ni tak boleh pergi. Semua orang pakat tengok. Oh, rupanya dia tidak. Maknanya nampak hak sebenar. Kalau munafik, nampak hak sebenar. Nampaklah hak nifak dia. Nampak belaka pada hari itu. Begitu juga segala perkara. Kalau Allah SWT nak tunjuk di hadapan orang ramai kejahatan seseorang itu yang selama ni dalam dunia orang tak tahu, tak ada siapa dia tahu, tunjuk nampak habis. Hak tu hak sebenar dia. Maknanya dahsyat lah, dahsyat. Cukup malu, cukup susah hati pada masa tu. Jadi kalau kita ingat ni semua ni, hak ni lah hak sebenarnya, maka tak ada lah hak dalam dunia ni. Nampaklah palsu dunia ni. Kadang-kadang kita nampak orang baik juga, sebenarnya tidak. Kadang-kadang kita nampak orang tu tak molek mana, kita lebih molek lagi daripada dia, sebenarnya tidak. Tidak hak sebenar. Nampaklah dunia ni banyak hak tidak sebenar. Di akhirat besok nampak selalu hak sebenar. Kadang-kadang orang tu dihina kerana dia tak ada apa satu. Kalau dia masuk dalam majlis, orang tak cara ke dia. Tetapi apakah kedudukan dia tu setara tu sehingga tak perlu dihiraukan sampai begitu? Hak sebenarnya belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Ada orang yang disambut, disanjung, dikalung bunga, dipasang permaidani dan lain-lain, belum tentu lagi. Dia tu hak sebenarnya lagu tu. Hak sebenarnya akan nampak esok lah. Itulah yang dikatakan al-haqqah. Al-qari'ah, yang menyebabkan manusia ni terkejut, terketuk. Hari ketukan. Hari al-ghashiyah, yang menutup, habis tutup, tak nampak gapo dah. Tak nampak gapo dah. Hak nampak gapo dia yang boleh dia nampaknya amalan dia. Hak lain tak ada. Tutup belakang. Segala apa ni, nak lari, jalan nak lari tertutup. Jalan nak menipu tertutup.
tudung habis dah. Tak ada dah. Pada masa itu as-sakhah, mana hari tempikan yang amat dahsyat. Tempikan yang amat dahsyat, satu maknanya. Satu lagi menyebabkan manusia itu jadi tuli, derah tak derahnya, bunyi itu dahsyat betul. Tempikan tu macam-macam pula. Tempikan hak tak rajin dengar pun ada juga. Tempikan manusia yang dalam keadaan terharu, dalam keadaan gelisah pun ada juga. Dalam keadaan ketakutan, tempikan macam-macam. Tempikan boleh dengar orang tepik lah hari itu, boleh dengar macam-macam tempikan. Kita dalam dunia ni kalau dengar hak pelik-pelik pun tak boleh dah. Jadi puasa tak dengar tidur, tak boleh nak duduk. Itu sikit ya, tak ada gapo. Hak ni hak topik hak sebenar. Jadi apabila kita nak ni baca ni semua ni dalam kitab Zuhud ni, mana nampak tak ada gapo dunia. Tak ada gapo. Kecil lah. Kalau dalam dunia ni bunyi derah, pelakar kau gapo, lepas tu mati habis, tak ada lah. Hak ni dak ni bunyi semacam. Bunyi semacam. At-taghabun, mana hari manusia berasa masing-masing berasa terpedaya. Kalau hak sudah buat amalan dah pun dia kata rugi juga. Terpedaya aku dulu. Kalau aku buat lebih lagi pun. Buat lebih lagi, padahal boleh lagi kalau nak buat. Tapi tak buat. Kenapa tak buat? Hak tak memang tak buat langsung tu lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi lah. Rasa terpedaya benar. Dengan benda-benda yang tak pernah sabar lah kita terpedaya tu. Tak patut, tak padan. Ahli syurga membuatkan ahli neraka berasa terpedaya. Sebab apa? Ahli neraka dia berasa orang ahli syurga ni gawaria dia. Lagu tu. Dia duk berasa orang kafir, dia berasa kalau senang dalam dunia, senanglah di akhirat. Senanglah di akhirat. Dia kata apa ni, seperti Khabbab itu kan, Khabbab itu sahabat Nabi SAW tu, dia buat tukar besi dengan As bin Wa'il. As bin Wa'il tu upah dia lah buat apa-apa, lepas tu tak bayar. Dalam Bukhari juga kita dulu kita sudah jumpa dah. Bila tak bayar tu dia kata tak boleh, tak bayar tu pergi minta hutang. Jadi kawan tu kata tak saya bayar kecuali kamu ni jadi kafir. Kamu kafir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku tak akan kafir. Kalau kamu mati, mu bangkit semula, hidup semula, aku tak akan kafir dengan dia. Apa ada bangkit kau, kata dia. Ada, semua orang bangkit semula. Dia kata kalau aku bangkit semula pun, kata dia, aku akan boleh ada harta banyak pula. Sebelah ni kaya, mu sesok lagu ni, jadi tukar lagu ni sama. Aku akan jadi kaya seperti tu juga. Lepas tu sebelah ni lah, aku akan ada anak pinak yang ramai pula. Dia kata lagu tu. Dia terpedaya. Dia terpedaya. Dia ingat maknanya segala-galanya serupa sama. Terpedaya lah. Pada ketika tu dia dulu dia anggap orang tu orang hina, hidup cara tu cara hina, dia berasa terpedaya. Dia berasa lah menyesal je. Masing-masing berasa menyesal. Hak itulah Allah SWT tegur manusia tu dalam Quran itu. Hak tadi, angka nadha malin wa banin, buatan dia tu ada harta, buatan dia tu ada anak pinak yang ramai, maka dia jadi kerah kepala manusia ni. Dia berasa dia lebih sama, padahal tidak begitu. Tidak begitu. Dia kena ingatlah, hari kita berasa terpedaya, kita berasa kita kerugian, tertipu banyak. Hak tidak buat amal langsung lagilah tertipu. Hak kafir berasa tertipu benar lah. Hak buat amalan banyak dah tertipu lagi berasa, rugi lagi berasa. Pada hari itu. Lepas tu hadis hak tadilah, perkara kes yang mula-mula sekali dibicarakan di antara manusia pada hari kiamat nanti ialah kes darah. Ini hak berkait dengan manusia lah. Hak berkait dengan manusia ialah kes darah. Maknanya hadis ini menunjukkan tak boleh kita main-main lah nak bahas orang.
Sebab kita tak tahu lagi. Bahaya tu boleh jadinya mati dia, walaupun kita tidak maksud. Dengan sebab itu jadi jaga dia. Dia akan jadi seorang yang baik dalam kehidupan dia. Dia akan jadi seorang yang zahid. Di antara sifat zahidnya mana tidak banyak ayah kat orang dalam dunia. Mana sebab apa? Sebab dia fikir tak padan benda dalam dunia ni, kita puas hati semata je. Kalau kita bunuh orang, kau bahaya orang kau. Lepas tu kita seksa tu, teruk tu, kita susah tu, panjang, tak padan. Apabila dia sedar tu, dia akan jadi orang yang baik. Lepas tu Nabi SAW kata dalam hadis seterusnya, siapa-siapa yang ada buat nyaya kat orang lah, ikutlah buat nyaya gapo-gapo, hendaklah dia minta halal. Terutamanya kalau ketika sakit, nak mati ke apa tu, sebaik-baiknya minta halal. Jangan ada siapa-siapa berasa tak senang hati dengan kita, apalagi hak orang kita ambil, kita tidak bagi balik kepada dia. Tak boleh, kena minta halal. Kalau dia tidak halal, sudah kerja. Kalau dia tidak halal, sudah kerja lah. Maknanya bawa ke akhirat. Dengan sebab itu orang yang zahid, dia jaga dulu lagi. Tak saya buat orang itu jadi teraniaya. Sebab apa? Kita tak tahu dia maaf ke tidak. Kita tak tahu. Kalau dia maaf, boleh jadi mulut dia saja, hati dia tidak. Kita tak tahu lagi. Pak kita duk kata dia maaf dah kita. Tak ni. Dia kira hak sebenar, maaf sebenar. Mana kita tahu? Sebab tu kata payah. Baik tak usah buat dulu lagi lah. Kerana di sana tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada nilai emas perak, ataupun tidak ada nilai duit dan wang, tak ada. Tak boleh nak bayar dengan hak tu, tak boleh nak tebus dengan hak tu. Nabi SAW kata sebelum apa? Sebelum akan diambil kebajikan seseorang tu, diberi kepada saudara dia, hak dia buat nyaya. Itulah akibatnya. Kalau dia tidak halal, boleh jadi besok ambil kebajikan kita, buat nyaya ke orang, ambil kebajikan kita, beri ke dia. Kalau tak ada kebajikan, kejahatan dia tu kita yang tanggung pula. Pasal dia teraniaya, dia sepatutnya masuk neraka, tidak masuk neraka dia. Hak nak masuk neraka dia tu dia dengan Tuhannya, bukan kait dengan orang. Hak sepatutnya dia masuk neraka, tapi oleh kerana ada orang lain buat nyaya ke dia, dia tidak maaf kepada orang tu, orang ni pula masuk neraka. Dia tidak masuk neraka, lepas daripada neraka. Boleh jadi hak sepatutnya masuk lama jadi sementara. Sebab apa? Orang lain hati sebab dia. Orang lain, orang hak buat nyaya ke dia tu lah. Itu sebabnya mana tak boleh buat nyaya kat orang. Balas belaka di akhirat ni, akhirat besok ni. Sebab itulah maknanya kalau ikut cara ajaran ini jadi baik sungguh. Sampai binatang pun tak belaga, usaha kau orang tak buat nyaya. Kalau buat nyaya kepada binatang, besok binatang tu pula jirik kita pula. Kalau lah ni kita pukul dia tak tentu pasal, kita katok dia tak tentu pasal, ataupun kita pelaga dia, saya dia pelaga kita pula. Itu binatang yang akan bangkit, binatang yang akan ada semula, binatang yang ada kaitan, ada kes dengan manusia. Kalau tidak, dia habis gitu je binatang. Mana ayah orang bakar tu habis gitu je, tak ada gapo dah. Tetapi kalau binatang hak kena buat nyaya, usaha kau orang, binatang tu akan bangkit semula. Boleh jadi kita tak ingat dah kalau kita buat nyaya. Ketika tu tubik semula tu kan habis, tak ada. Maknanya berat. Itulah akhirat ni. Itulah akhirat yang nak dihadapi, yang panjang. Begitulah keadaannya. Seterusnya riwayat ini dalam mentafsirkan ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami buangkan dari dalam hati mereka itu rasa tidak senang, rasa dengki, rasa marah dan sebagainya. Tak ada. Ini berkenaan dengan orang ahli syurga. Ahli syurga mana Allah SWT buat, tak ada, tenang berlaku. Tak ada dah nak melera hak ni, nak jaga hati hak ni, nak susah duduk dalam dunia. Tak ada dah.
Sebab apa? Semua jelas terai berlaku. Nak deki tu tak ada, cukup, lebih daripada cukup. Yang deki yang berebut tu buat sikit, berebut dunia sikit, sana tak ada berebut. Lepas tu dia sebutkan Nabi SAW bersabda, orang mukmin akan terlepas daripada neraka. Kalau diandaikan ada orang mukmin seseorang itu masuk ke dalam neraka pun, akhirnya dia akan terlepas. Lepas tubik tu duduk mana? Akan ditahan dia di atas satu jambatan di antara syurga dan neraka. Pada ketika itu ada pula maknanya dia masuk neraka dah, tubik tu ada lagi, tak selesai lagi, belum selesai lagi. Tidak kata lepas pada neraka tu surga lalu, tak juga. Ini bergantung kepada masing-masing orang lah, tidak serupa lah orang tu. Ada hak lagu ni, apabila tubik tu masing-masing pula balah membalah pula. Hak mana-mana buat nyaya kat orang semasa dalam dunia tu ada lagi. Sehingga betul-betul suci dan bersih, barulah diizinkan kepada mereka untuk memasuki syurga. Apabila sudah masuk ke dalam syurga tu, boleh masuk syurga tu, orang ahli syurga dia lebih kenal rumah dia dalam syurga tu daripada dia kenal rumah dia dalam dunia. Dia sendiri dia tahu, dia pergi sendiri. Tak ada siapa dia tunjuk, tak ada, dia tahu sendiri. Seperti mana dalam dunia, tak payah orang tunjuk kita mana rumah kita. Lebih lagi daripada itu, lebih kenal lagi. Mana tidak kenalnya? Kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, nak hari tunjuk, nak hari tunjuk di alam barzakh. Lepas pada mati tu tunjuk, inilah rumahmu, tempatmu dalam syurga. Tunjuk dah. Lepas tak tahu mana dunia ni, tak ingat apa satu dah, tak cara dah nak hadap nak kita nak jumpa nu nya, hak duk ingat, duk nampak ni. Mana tak ingat, nak hari duk tunjuk. Duk tunjuk, inilah tempatmu di dalam syurga, inilah rumahmu, inilah orang-orang yang duduk tunggu kamu. Ini bab orang yang di apa ni, soal suratan amalannya ataupun dalam perkiraan amalannya pasti diseksa. Maknanya kalau seseorang tu, hadis ni menyebutkan, mana kalau seseorang tu disoal, soal jawab lah ada, soal jawab, bapa gini hak dalam suratan amalan, sudah, mana tanda lah tu, dia tu akan kena seksa kot mana-mana pun, tidak neraka pun seksa lah kot lain, kena seksa. Lepas tu Aisyah kata, tidakkah Allah SWT kata, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan suratan amalan dia mengikut tangan kanan ataupun sebelah kanan, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Hak tu Nabi SAW kata, hak tu hak lain tu, hak mudah tu, hak tu sekadar bagi tunjuk, sebab masing-masing akan dibagi, dia tengok saja, tidak disoal. Hak tu hak mudah, dia tengok tu, dia akan bergembira, suka. Pasal apa? Hasil dia dapat, keputusan yang dia dapat, hak ni sebab dia buat hak ni, dia akan dapat gini-gini. Sebab apa dia mudah pada masa ni? Sebab dia buat amalan-amalan ni yang Allah SWT kena tahu, dia tahu sendiri. Amalan ni dia buat tak molek, Tuhan tutup, Tuhan tak boleh orang tahu, tak tunjuk depan orang ramai. Sukalah pada masa tu. Ni itu yang dimaksudkan dengan ard, bukan hisab, tidak hisab. Bukan apa ni, munaqashah ataupun niqash, tidak ada niqash, tidak ada soal jawab, itu tunjuk saja. Bagi suratan, surat amalan dia bagi dia tengok tu kat suka lah, suka. Kalau hak dia buat sekali dengan ramai-ramai dengan saing-saing dia, mana orang lagi saing dia? Hak dia buat sekali ni, duduk tanya, suka lah. Orang tu tentu mana dia harap boleh supaya dia juga gembira lah. Mana tak ada duduk tergelar dalam peluh, dalam gapo tu, tak ada kepada orang lagu ni. Mudah lah. Itu dikatakan perhitungan ataupun perkiraan dia tu mudah, mana tak ada kesulitan di alam itu, tidak dialaminya.
Adapun orang yang disoal suratan amalan dia tu, maka dia akan diseksa. Seksa tu macam-macam lah. Di antaranya kata tak ditergelar dalam peluh gapo tu, seksa lah tu di pada mahsyar. Kita panggil pada mahsyar, mana selepas daripada apa nama ni, kiamat berlaku, semuanya pergi ke sana, duduk situ selama mana tak tahu, panjang lah kira-kira. Seterusnya dibawakan kepada orang kafir, dibawakan orang kafir pada hari kiamat nanti, dan dikatakan kepada dia, belah mana kalau kamu ada sepenuh bumi emas, ni azab yang kamu akan terima, kamu nak tebuh kan? Kalau kamu ada emas penuh, nak, kata dia, nak tebuh. Kamu susah sekarang ni, sedang susah menghadapi kesusahan di pada mahsyar. Kalau kamu ada emas sepenuh bumi, kamu boleh tebuh dengan waktu untuk kamu hilang, tidak mengalami kesulitan dan kesusahan ini. Kamu nak. Kusah ke situ manusia ni. Kalau Tuhan uji sikit, kalau sakit pun sanggup, ya habis harta tak apa, gapo dia tak ada. Kalau dia boleh siap kalau sakit. Lepas tu kalau hidup bersama mana tak tahu lagi. Lepas daripada kesakitan tu, tak jenengah tidur tu pun sanggup dah, apatah lagi sini. Maka pada ketika itu dikatakan kepada dia, dulu kamu pernah diminta supaya terima sesuatu yang jauh lebih mudah, bukan nak suruh belanja sepenuh bumi ni mah, dah tidak sampai setara tu, suruh beriman je, suruh beriman, tak sih setara tu, mudah je tu. Suruh ikut agama tauhid, suruh mentauhidkan Allah betul-betul, hak tu pun tak sih, hak tu pun masalah, tak jaga. Kalau nak jaga tak payah mana, boleh jaga, tak payah mana nak jaga. Tapi tak sih jaga, tak sih hak tu. Banyaklah perkara-perkara yang sebenarnya kalau kita kira nak jaga mudah, boleh jaga. Kalau kita fikir hak ni akhirat, tentu sekali kita kata, jagalah, pada jagalah, tak pandai lah buat benda-benda tu, tak pandai. Tetapi oleh kerana tak nampak akhirat saat ni, jadi segala-galanya buat belakang. Tak ada kata ni tak boleh, tak pandai. Kita nak makan benda haram ni, setegak je kita kata, setegak arak. Lepas nak sedap setara mana sangat kan. Tak ada kita tengok orang yang mabuk arak siapa lopak suka, tak ada. Kau bengong ada. Pandai kau nak minum. Apabila dia mari waktu tu, tak pandai. Hak Tuhan minta tu rengai sangat. Kalau minum orang lain belana lagi, macam-macam benda boleh minum. Apa ya tak boleh tu sikit. Makanan lain banyak lagi hak boleh makan, terutama zaman kita ni orang buat macam-macam pula makanan. Apa ya tak boleh sabar tu sikit je nak. Tak boleh sabar. Mari pada masa tu teringat pelaka apabila diseksa buat tani ni, dia jadi gini, makan piti haram, makan gap, buat tani jadi diseksa. Padahalnya kalau tak makan waktu pun boleh juga. Boleh juga kalau makan biasa pun, seperti kita maklum lah, tidak boleh lebih daripada kadar kemampuan kita. Bila kenyang tak ada dah lah, tak sedar. Berzina, kalau kata seronok pun setakat mana padah kau. Bila dia mari hak tu tak tasir. Sebab apa tu? Susah. Akhirat ni tak padah. Tak padah. Hak tu minta tu ringan jauh nah. Tidaklah payah mana. Tidaklah kata nak suruh buat benda pelik-pelik, benda yang berat-berat, tidak. Sekadar kita mampu. Nak suruh semayang, nak suruh gapo. Gitu. Seterusnya riwayat daripada Adi bin Hatim, dia kata tidak ada seorang pun melainkan Allah akan bercakap dengan dia. Cuma bercakap tu tak serupa lah caranya, tak serupa lah.
Lepas tu tak ada juru bahasa, tak ada penterjemah, sendiri masing-masing. Lepas tu dia tengok tak ada nampak gapo depan dia, tengok pula nampak neraka dah, sedang menyambut dia. Begitulah keadaannya. Maknanya kalau hak tak ada amalan lah, kalau hak ada hanya amalan-amalan yang buruk, sesiapa yang boleh buat di antara kamu untuk mengelak diri daripada neraka, tidak nanti banyak walaupun secebis, bukan sebutir buah tamat, sebutir buah tamat, kutih cobek sikit buah tamat tu ambil bui kau kan. Sedekah, niat sedekah, hak tu sudah boleh menghindarkan kita daripada neraka. Tak payah, bukan nak kena habis sepenuh bumi harta baru Tuhan terima menyelamatkan kita daripada neraka. Tidak, sikit je, asalkan buat. Di sini menunjukkan bahawa pahala sedekah itu besar. Sedekah boleh menghindarkan seseorang itu daripada neraka. Dan sedekah itu tidak semesti dalam jumlah yang besar, sedikit pun, walaupun nampak remeh, nampak kecil, tetapi kalau kita ikhlas tetap memberi kesan kepada kita. Kalau banyak, lebih-lebih lagi lah. Hak sikit pun mana Tuhan kira, kalau banyak, lebih-lebih lagi. Dan begitu juga yang lain-lain, amalan-amalan yang lain, itu semuanya berguna. Yang disebut di sini hanya satu saja. Lepas tu Adi bin Hatim cerita lagi, Nabi SAW pernah berkata, ittaqun nar, elakkan diri kamu daripada neraka. Kemudian Nabi SAW sendiri itu dia paling, elakkan diri kamu daripada neraka, paling gitu, 2-3 kali gitu, sehingga kami ingat ataupun kami yakin bahawa Nabi SAW nampak neraka. Mana dahsyat dia tu nampak tu, maknanya sehingga dia macam mengalihkan diri dia tu, melarikan diri dia, walaupun kata dia bisyiqqi tamrah, dengan secubit buah tamar. Kalau tak ada tu, maka dengan ucapan yang baik, kecek molek, biar orang suka. Tidak nanti apa dengan budak-budak, biar budak-budak suka, tak apa dah. Ucapan yang baik tu, kalimatin thayyibah, la ilaha illallah, kalimah thayyibah juga, ucapan yang baik. Duduk seorang baca berzikir, kalimah thayyibah maksud Quran, baca Quran. Kalimah thayyibah maksudnya mengajar, kalimah thayyibah juga. Banyak kalimah thayyibah itu. Situ dalam, sebab itu dalam hasyiah kita di nombor 7 dia sebut banyak luas makna kalimah thayyibah ni. Maknanya tunjuk orang ke jalan yang baik, kalimah thayyibah juga. Perdamaikan orang yang berkelahi, kalimah thayyibah juga. Menyelesaikan orang yang berbalah, menyelesaikan kemuskilan orang, kalimah thayyibah juga. Menghuraikan masalah-masalah yang rumit-rumit, kalimah thayyibah juga. Ataupun orang yang marah, kita tenangkan dia, kalimah thayyibah juga. Banyaklah kalimah thayyibah ni, maknanya ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang baik, semua itu berguna belaka kepada kita. Semua berguna belaka kepada kita, tidak sia-sia di akhirat nanti. Hak tak molek jangan sebut, jangan kata, jangan sambut, jangan turu, jangan terpengaruh, jangan hanyut. Orang duduk mengupak orang, kita dengar juga ataupun kita sambut, jangan. Kalau hak molek kita sambut, kalau kita tidak buat sendiri pun, itu sudah cukup. Kalau tak dapat bagi sedekah, lagu ni pun boleh. Maknanya bagi tidak kata lepas tu senanglah, mujurlah, mudahlah, betullah orang-orang kaya dia boleh beri sedekah, setara tu pun sudah menyelamatkan dia daripada neraka. Apa orang hak susah, ada orang hak susah sungguh, mana ada lagi jalan untuk dia terhindar daripada neraka tu, bukan semata-mata dengan beri sedekah saja.
Bahkan ni kalimah thayyibah ini pun termasuk dalam hak tu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan sedekah ni banyak macam. Sedekah tu sendiri makna dia sedekah, makna benar. Makna seseorang melakukan sesuatu yang membuktikan dia membenarkan apa yang diucapkannya. Yani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia membenarkan. Ikutlah dengan apa pun. Itu makna sedekah. Sebab tu senyum hak Nabi SAW ajar, senyum kepada orang, kecek molek, sedekah juga. Buat perkara-perkara yang menyakiti orang di tengah jalan, apa nama ni, kita kata duri-duri, itu pun sedekah juga. Nabi SAW kata, mana maksud sedekah dituntut oleh agama. Dan kalau kita buat, menunjukkan kita ni membenarkan apa yang kita terima tu, agama yang kita terima. Itu makna sedekah, hakikat sedekah. Jadi segala-galanya berarti belaka, berguna belaka di akhirat nanti. Kemudian babun yadkhulul jannata sab'una alfan bighairi hisab. Kita berhenti sekat tu lah. Berhenti sekat tu. Wallahu a'lam. Kita ni nampak raya dekat nak puasa dah. Jadi kelas kita ni insya-Allah kalau tak ada apa-apa, malam esok ada lagi. Lepas tu di Masjid Kota Baru tu terakhir lah. Lepas tu tak ada lah. InsyaAllah lepas puasa lah.